Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang ini, iaitu sama-sama dalam kita mengikuti Tazkirah Syawal, yang di mana kita dalam program menghalusi solat. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa marilah kita mulakan akan tazkirah kita untuk kita berselawat atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi
وصحبه وسلم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu dengan nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-Mu yang agung. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi. Ampunkanlah kami ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ya Allah, ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, jadikanlah majlis tazkirah petang ini ikhlas mencari keridaan-Mu, bukan kerana riya, ujub atau sum'ah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau beri pada kami ilmu yang manfaat, yang dapat kami amalkan dalam hidup kami. Ya Allah, terimalah doa kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Allahumma aftah alina wa ala dhurriyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah yang dimuliakan Allah. Syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang ini untuk sama-sama kita mengikuti akan pengajian menghalusi solat dan demikian juga sedikit pembicaraan tentang korban. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki, ditanamkan iman dan taqwa, dibuka pintu ma'rifat dan dimatikan semua kita dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam pengajian kita semalam kita telah menyebutkan tentang beberapa perkara yang makruh di dalam solat. Kita dah katakan makruh dalam solat itu ada 4 bab atau 4 bahagian. Bahagian pertama, makruh tempat solat yang kita dah sebutkan seperti gereja dan makruh solat di dalamnya. Yang kedua ialah makruhnya dalam kita melakukan dalam solat kita. Seperti kita berdiri, setengah kaki kita berdiri, satu kaki berdiri, satu kaki relax. Dan demikian juga kita telah mengatakan iaitu makruh daripada segi kita meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ya, yang mana sunat tu yang baca doa Rabbi firli subhana rabbil a'la, itu semua sunat kita tinggalkan, jadi makruh. Dan yang keempat semalam kita dah sebutkan iaitu makruh kerana kita punya kelakuan di dalam solat, seperti sambil kita solat kita patah-patahkan jari kita, keletak kita ya, nak dengarkan bunyi dia. Itu semua adalah merupakan makruh dalam solat. Ya, pada hari ini kita akan menyambung daripada perkara bab yang seterusnya, hal-hal yang dapat membatalkan solat. Ini perkara yang penting tuan-tuan ya. Sebab kadang-kadang kita melakukan sesuatu perkara tetapi kita tak tahu yang kita yang solat sudah batal. Jadi marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada tuan pengarang kitab ini iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Al-Idrus bin Al-Idrus dan juga kepada gurunya Habib Zain Semit. Semoga mereka semua Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat dan diberikan tinggi darjatnya dan dikurniakan rahmat dan barakah dan dilimpahkan berkat ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berkata tuan pengarang kita rahimallahu taala wa nafa'anallahu bihim bikum fid darain amin. Hal-hal yang dapat membatalkan salat fardu atau salat sunat, begitu juga sujud tilawah atau sujud syukur dan salat jenazah terdapat pada 14 masalah. Ada 14 perkara yang menjadikan salat itu semua batal ya. Yang pertama, hadas besar atau hadas kecil. Jadi hadas besar tu maknanya junub ya. Dengan tengah salat dia berlaku hadas besar, tak tahu macam mana boleh berlaku, tapi begitulah dia ya, membatalkan salatnya. Dan demikian juga menjadi terjadinya hadas kecil. Hadas kecil tu maknanya batal wuduk dia. Maka terjadinya hadas dapat membatalkan salat seseorang jika keluarnya sebelum salam yang pertama. Kalau dia sudah salam pertama, dia stop sampai situ, keluar angin pun keluar, itu tak batal salat. Kenapa? Sebab sudah selesai dia daripada rukun yang terakhir iaitu memberi salam. Jadi dengan itu, kalaulah dia tidak menyambung ke salam kedua. Kalau dia menyambung salam kedua, dia beri salam Assalamualaikum saja pun keluar pula angin pada salam kedua, itu batal salat. Ustaz,
Itu salam kedua sunat. Sunat tapi kamu sudah dikira masih lagi dalam solat. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau kita dah tersangat nak buang angin ataupun nak terbatal wuduk, kita beri salam sekali aja lah. Assalamualaikum. Dan kita dah sebutkan, kalau kita beri salam sekali, kita nak menghadap mana? Kanan ke kiri? Jawapannya tidak kanan, tidak kiri. Kita hanya menghadap di hadapan saja. Assalamualaikum. Kemudian kita selesai. Warahmatullahi pun jangan sambung. Dan kemudian keluar angin. Keluar angin sudah. Tidaklah kita batal salat kita. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi pun keluar. Alamak, macam mana ni? Bila kita menyambung warahmatullah, kita menganggap diri kita masih lagi dalam salat. Maka itu membatalkan salat. Jadi kita kena jagalah ya. Apabila terjadi yang hadas setelah salam yang pertama, maka salatnya sah dan haram baginya untuk mengucapkan salam yang kedua. Jadi kalau lepas Assalamualaikum warahmatullah, sudah salam pertama, terkeluar angin pula, keluar angin. Nak beri salam yang kedua tak? Haram beri salam kedua. Kenapa? Kerana kamu sudah tak ada wuduk. Dan bila kamu beri salam kedua, kamu anggap kamu masih dalam salat. Dan haram salat dalam tidak berwuduk. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita sudah batal wuduk setelah kita beri salam pertama, maka jangan kita sambung lagi salam kedua. Ingat-ingat dah sambung lagi. Tapi dah terbatal. Bila dah terbatal, sudah. Jangan disambung lagi salam yang kedua. Perkara yang kedua yang membatalkan salat ialah kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Jadi di sini kalau sekiranya kita telah sebutkan tentang perkara orang-orang yang membatalkan wuduk ya. Perkara yang membatalkan wuduk yang telah kita belajar tentang batal wuduk. Jadi perkara yang membatalkan wuduk itu kalau sekiranya berlaku seperti kita terbuang air kecil ke. Jadi kalau ada orang yang penyakit istihadah, perempuan yang darah haid dia tak berhenti lagi, itu semua masih dihukumkan darurat ya. Itu kita dah sebut dalam pelajaran kita. Itu dimaafkanlah ya. Tapi itulah dia punya syarat-syaratnya, beberapa syarat. Satu wuduk hanya untuk satu fardu saja. Dan berapa banyak sunat boleh, tak apa. Jadi yang sekarang keduanya ialah kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Apa yang najis tak dimaafkan? Semua najis tak dimaafkan. Melainkan najis yang kecil yang di mana dimaafkan, seperti titisan darah hanya sikit-sikit ya. Bisul kita terpecah keluar darah, itu sikit tak apa ya. Ataupun nanah mengalir, itu sikit tak apa. Tapi dia kembali kepada uruf. Uruf tu apa dia? Iaitu pada segi hukum adat. Kalau ada hukum adat, banyaknya darah engkau keluar, itu maknanya dah banyak lah tu. Bila dah banyak tu sudah dikira najis. Dan bila dikira najis, maka dia kena ulangi balik salatnya. Kalau darah itu keluar dalam tengah dia salat. Jadi di sini hukumnya membatalkan salat. Salat seseorang menjadi batal tatkala kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Kecuali jika langsung dibuang. Jadi kalau najis itu terkena pada kita dan kita tepiskan dia, terus kita buang dia, maka itu tidak membatalkan salat. Macam mana tu? Misal katalah kalau terjatuh tek cicak kepada kita punya baju kita, jatuh, kita kita menampak cepat-cepat kita tepiskan dia, maka itu tak mengapa. Tapi kalau tek cicak tu kering, kalau tek cicak tu basah, dia melekat tanda dia, itu sudah kena najis juga tu. Habis macam mana ustaz? Dah najis nak buat macam mana? Batal lah salat, sebab kita dikira menanggung najis. Dan begitu juga kita dah sebutkan dalam pelajaran dulu mengenai bulu kucing. Kucing adalah binatang yang suci, tapi haram makan. Jadi bulu dia kalau masih lagi di badan dia, maka bulu dia suci. Tapi kalau bulu dia sudah terputus daripada badannya, maka bulu dia tu dikira hukum najis. Jadi kalau sekiranya dihukum najis, najis ini dia kalau sekiranya sikit bulu kucing tu dimaafkan. Tapi kalau ada banyak bulu kucing tu kat baju kita, kat kain kita, kat telekong kita, itu tak dimaafkan lagi. Macam mana nak tahu banyak ke sikit? Itu kembali kepada uruf. Uruf tu mana kembali kepada hukum adat. Pada hukum adat tu kita kata banyaknya bulu kucing ni, jadi hukum banyaklah.
Jadi maknanya tadi kau semayang, kain kau tu banyak bulu kucing. Jadi maknanya kain kau tu menanggung diri kau tu menanggung najis, maka dengan itu solat kau sudah batal. Tapi kalau sekiranya sikitlah bulu kucing ni, jadi kalau sikit maka taklah dikirakan sebagai menanggung najis. Kenapa? Kerana dia najis yang dimaafkan. Najis tapi dimaafkan kerana sedikit. Jadi macam tu. Pernah juga saya menyebutkan, kalaulah sekiranya 1 atau 2 bulu kucing itu dimaafkan, itu kira sikit. Kalau 3 tu dikira banyak. Tetapi di sini ada perselisihan pendapat ulama juga dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang lebih baik, yang pertengahan, ialah kita mengatakan kembali kepada uruf. Uruf tu kembali kepada hukum adat. Hukum adat tu maknanya perasaan seseorang. Tengok banyaknya bulu kucing, baru hukum banyak. Jadi kalau ada banyak tak dimaafkan. Tapi kalau kita cepat menepiskan dia, bulu kucing kering lah kan, kita cepat tepiskan dia daripada kain kita, maka itu diharuskan dan solat kita tidak batal. Tapi dengan syarat bulu kucing tu bila dia hinggap pada kain kita, cepat kita tepis sekira-kira tidak lama seperti orang membaca subhanallah. Berapa lama orang baca subhanallah? Allah ustaz, sekejap aja, 2 second aja. Jadi kalau bulu kucing hinggap, kita pun tepiskan dia, maka tak apa. Itu masih sah lagi salat kita. Tapi kalau ada terbiar dah sampai 1 minit dah, kemudian baru tersedar kita, banyaknya bulu kucing kat kain aku. Apa nak buat? Mana kau sekarang ni semayang, kau menanggung najis. Tetapi kalau sekiranya dia lepas pada semayang, masa dia nak semula semayang tu, dia tak nampak lah bulu kucing tu. Dia pun lepas semayang, kemudian dia pun tengok Assalamualaikum, ada bulu kucing terhinggap kat baju dia ke, kat telekong dia ke, ya. Jadi dia pun fikir, tadi aku tengok tak ada, ini baru ada. Dia kalau dapat yakinkan diri dia bahawa bulu kucing ni dia datang terbang kepada badan dia selepas daripada dia beri salam, maka solat dia tu sah. Tapi kalau dia rasa, alamak tadi memanglah aku tak perasan bulu kucing ni dah ada kat aku punya kain telekong ni, dah ada kat baju aku ni. Jadi kalau dia dah yakin macam tu, jadi makna dia solat tu dia menanggung najis. Tapi itulah saya katakan tadi, kalau bulu kucing tu banyak, ya, banyak tu dari segi hukum adat, bila orang kata banyaknya, barulah dikatakan dia tu banyak, ya. Dan membatalkan solat bila terbuka aurat. Batal solat seseorang dengan terbukanya sedikit dari aurat, meskipun solat di tempat yang tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Jadi di sini kalau kita solat kemudian terbuka aurat, ya, terbuka aurat ni, ustaz saya solat seorang diri dalam bilik, tak ada orang tengok. Walaupun tak ada orang tengok, ya, kenapa? Sebab itu syarat solat mesti tutup aurat, depan orang atau tidak ada orang. Dan aurat kita dah sebutkan dalam pelajaran kita dahulu, iaitu kalau aurat orang lelaki antara pusat sampai lutut. Jadi orang lelaki ni kadang-kadang maaf kata, dia pakai seluar tu ketat, dia pakai t-shirt. Jadi apabila dia rokok, t-shirt dia tertarik, kemudian nampak pinggang dia. Apabila dia sujud, maka t-shirt dia terturun, maka dia punya seluar dia tu ketat, terjongkit sikit, nampak pinggang dia. Pinggang tu dalam kawasan daerah pusat dia, ya, aurat lelaki antara pusat sampai ke lutut. Jadi pada pusat tu sampai ke belakang. Jadi nampaklah bahagian belakang yang sejajar atau sebaris dengan pusatnya, maka itu sudah dikira aurat. Jadi itu sudah kira batal solat ni. Kenapa? Terbuka aurat. Ya, jadi itu kita kena jagalah kaum bapa khususnya, ya. Kaum ibu pun sama juga. Auratnya daripada ujung rambut sampai ujung kaki, melainkan kawasan muka dan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi kawasan muka ni, telekong dia tu mestilah ditutup rambut-rambut dia sampailah kepada bawah dagu dia. Kerana wajib basuh muka kat mana? Daripada anak rambut, ubun-ubun kepala rambut kita sampai bawah dagu. Itulah wajib kita basuh. Jadi lebih pada bawah dagu dia dikira aurat. Jadi kita tarik telekong tu sampai ke bawah dagu kita. Itulah dia punya wajibnya tutup aurat dalam solat dia. Kena jagalah, ya, jangan sampai terbuka. Tapi kalau dia ditiup angin, cepat-cepat dia tutup balik.
sekira-kira belum sampai perenggan tomak nina, maka dimaafkan. Umpamanya kaum wanita tengah solat, ya, sekali kain dia terangkat, kenapa ditiup angin, kipas kat belakang, jadi terangkat tu sampai nampak dia punya tengkuk dia, tapi cepat-cepat dia tolak balik telekong dia tu, tutup balik aurat dia, maka itu tak mengapa. Tapi dengan syarat tempoh yang terbuka aurat tu tidak sampai perenggan tomak nina. Tomak nina tu apa dia? Iaitu seperti kita katakan, ya, seorang membaca subhanallah, 2 second aja lah lebih kurang, ya. Kalau dah lama sangat terbuka kemudian baru nak tutup, itu dah kira batal lah, ya. Sebab tu di sini kita kena cepat bertindak, ya. Dan yang membatalkan salat lagi ialah berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf. 2 huruf yang tak faham atau 1 huruf yang boleh dipahami. Jadi kalau sekiranya kita dalam salat, yang kita boleh baca ialah Quran dan zikrullah, ya, zikrullah yang kita baca Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Sami Allah liman hamidah, itu semua zikrullah. Dan bacaan Quran daripada Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Selain daripada itu, kita keluarkan suara. Kita keluarkan suara ini sudah namanya bercakap, walaupun tak faham. Jadi kalau keluar suara dengan 2 huruf saja, walaupun tak faham, maka itu sudah dikira bercakap. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, cakapan itu dikira daripada apa yang keluar daripada mulut kita, maupun yang kita faham atau kita tidak faham. Jadi perkara ini sebenarnya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah solat, kemudian salah satu jemaah dia bersin, hajam, dia kata alhamdulillah. Tak apalah, dia niat zikir, ya, alhamdulillah tu zikir, dia niat zikir, alhamdulillah. Boleh ke ustaz kita kalau bersin tengah solat kita sebut alhamdulillah? Boleh, ya. Tetapi dengan niat zikir. Kawan dia pula yang sebelah pula dengar orang yang kata alhamdulillah, dia pun doakan, yarhamkallah, semoga Allah merahmati engkau. Memang sunat tu tuan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita ada orang bersin, dia sebut alhamdulillah, kita sunat mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Tetapi itu kalau luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang, jadi apabila kawan ni sebut yarhamkumullah, dia doakan untuk orang yang bersin, orang yang tengah sembahyang semua tengok kat dia. Orang tengah sembahyang ni, orang sembahyang semua tengok kat dia. Tapi orang tak cakap lah, semua tengok dia, fokus pada dia. Dia pun dah rasa bersalah, apa aku salah ni? Jadi lepas pada sembahyang, Nabi tanya, siapa tadi yang kata ya rahmatullah? Dia pun kata, saya ya Rasulullah. Orang ni sebenarnya pun baru masuk Islam, dia pun baru belajar sembahyang, dia pun tak tahulah yang mana boleh tak boleh. Jadi Nabi kata, inna fi hadhis salati syughulun, sesungguhnya dalam salat ini ada kesibukan. Sibuk tu apa? Sibuk dengan menghadap Allah, kita baca Quran atau zikrullah. Wala yaslu minha min kalamis nas, tidak sesuai di dalamnya daripada perkataan manusia. Jadi apa saja perkataan? Apa saja perkataan yang faham atau yang tak faham. Jadi dengan sebab itulah sini dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalau kita bercakap dalam salat, batallah kita punya salat kita. Jadi walaupun dengan 2 huruf. Jadi bila kita kata 2 huruf ini, kita ni kalau kadang-kadang suara kita sakit tekak. Nak betulkan kita punya volume kita, voice box kita ni, ya, tak keluar suara dengan betul. Nak betulkan. Kita kena tengok bila kita tu hamzah, ha, ya, mim. Dah berapa huruf? 4 huruf dah. 2 kali kita ulang, dah 8 huruf. Batal solat kita. Nampak tuan-tuan? Habis ustaz kita sakit tekak, macam mana kita nak baca? Baca perlahan aja lah. Ya, baca kuat tu sunat dalam salat maghrib, isyak dan subuh. Tapi bukan wajib. Kalau tak baca kuat, tidaklah maknanya batal solat. Dah apa lagi kita pula yang sakit suara. Baca perlahan cukup. Ya, macam tu. Habis ustaz, kalau kita jadi imam, sembahyang subuh, kita pula suara tekak pula macam tu. Alamak, nak baca kuat, tak keluar suara. Kita tak nak tak boleh pula. Macam mana? Baca perlahan lah juga.
Pasal walaupun kau jadi imam, sunat dikuatkan suara pada sembahyang subuh, maghrib, isyak 2 rakaat pertama. Tapi bukan jadi wajib, bukan rukun. Habis makmum kat belakang dah subhanallah, subhanallah. Tu makmum tak belajar. Kalau makmum yang belajar, dia tahulah sekali subhanallah, imam masih lagi tak keluar suara. Oh, imam sakit suara tu. Sudahlah, ikut aja. Jadi makmum baca je lah Fatihah masing-masing. Memang selama ni pun kita baca Fatihah. Cuma kita tunggu imam punya Fatihah dululah. Itu biasanya. Jadi jangan jadikan alasan itu untuk kita nak berdehem. Jangan, ya. Itu membatalkan. Kalau kita terbatuk, terbatuk, itu tak sengaja. Dia pokoknya sengaja. Sengaja tu membatalkan. Kalau tak sengaja, batuk, bersin, hacem, ya. Itu semua dimaafkan. Kerana itu bukan kita punya daya kekuatan kita sengaja, tapi dia jadi dengan sendirinya. Jadi itulah dia tuan-tuan, berbicara dalam solat itu batal walaupun dengan 2 huruf. Kalau tak dipaham. Kalau dipaham, walaupun dengan 1 huruf pun batal. Si antaranya perkara yang 1 huruf pun batal kalau sekiranya kita faham perkataan bahasa Arab qi, qaf baris bawah, qi. Dalam bahasa Arab qi itu dia adalah daripada makna jaga-jaga. Itu makna jaga-jaga. Ada makna lah. Jadi itu maknanya batal lah, ada makna. Jadi umpamanya kita tengah solat, kita nampak satu orang tu berjalan, dia tengah nak pijak kulit pisang. Kita pun kata qi, jaga-jaga. Dia pun kata, alamak, ada kulit pisang rupanya. Itu umpamanya. Jadi itu kita kena awasilah, ya. Dan demikian juga kalau 1 huruf tapi dipanjangkan dia. Tu dah jadi alif, tambah lagi mat dia pula panjang. Jadi itu dah kira 2 huruf juga. Walaupun 1 huruf tapi dipanjangkan. Itu dah kira 2 huruf juga, ya. Ataupun memang dia niat nak bergurau. Nak bergurau. Tengah-tengah sembahyang dia ada cakap sekali je. Tapi nak niat bergurau dengan kawan dia. Tak boleh lah. Ini dah salat, batal sembahyang dia. Ataupun dia nak bercakap. Tapi dia mula dengan 1 perkataan saja. Dia memang nak bercakap. Maka itu pun membatal. Kenapa? Kerana dah niat nak bercakap. Itu pokoknya kita dalam salat ni tak ada apa yang boleh kita cakap melainkan membaca zikrullah dan juga kita membaca Quran. Dan kalau kita baca zikir pun, kalau sekira dengan niat dengan bukan dalam ibadat salat kita, seperti yang telah saya sebutkan, kalau kita makmum nak tegurkan imam tu terlupa tahiyat awal ataupun terlupa kunut, kita kata subhanallah. Niat kita untuk cakap subhanallah tu untuk apa? Kalau niat kita untuk tegur imam, itu makna kita dah macam kita bercakap. Imam, kunut. Umpama yang macam tu. Jadi dengan perkataan subhanallah, itu sudah membatalkan solat. Ustaz, subhanallah zikir. Ya, tapi kembali pada niat. Kalau niat kamu tu untuk menegur imam, makna itu bukan zikir, tapi itu teguran imam. Macam tu juga kita dalam salat. Ada orang ketuk pintu. Kita pun kuatkan suara subhanallah. Jadi orang kat luar tahu, dia ni tengah sembahyang. Tapi niat kita apa? Niat nak beritahu aku sembahyang. Jadi dengan itu, ini dia kira anggap bicara. Melainkan kalau dia niat zikir. Dia pun tengah, imam pun nak angkat kepala, ya. Nak bangun daripada tahiyat awal. Tapi tak buat tahiyat awal lagi. Dia pun nak tegur imam. Dia niat zikir, subhanallah. Dia pun niat zikir. Zikir tak apalah, memang subhanallah tu zikir. Ataupun orang ketuk pintu kat rumah, dia pun niat zikir subhanallah. Jadi orang keluar tahu dia ni sembahyang, tapi hati dia niat zikir. Susah juga ustaz, kita nak niat zikir tapi kita nak tegurkan imam, kita nak niat zikir, nak bagi tahu orang keluar. Ini kadang-kadang kita boleh 2 in 1. Kita tegur imam subhanallah, tapi hari itu kita memang kita tegur imam, tapi kita niatkan zikir pada Allah. Macam tu jugalah bila orang ketuk pintu kat luar, kita kata subhanallah. Kita memang nak bagi tahu dia tu kita tengah sembahyang, tapi dalam hati kita niatkan juga yang kita ni zikrullah. Macam tu tuan-tuan, ya. Jangan hanya niat untuk tegur imam ataupun nak beritahu pada orang, tapi kita tak ada niat zikir, maka itu batal solat kita walaupun dengan perkataan subhanallah.
Itu kadang-kadang berlaku kesilapan lah ya. Habis macam mana ustaz, kita tak tahu dulu-dulu buat macam tu. Tak apalah, minta ampun sajalah dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan ya. Itu saja ya. Dan kelimanya, sengaja melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi perkara yang membatalkan puasa ni banyaklah ya. Makan minum ya. Jadi makan minum tu kalau dalam puasa batal. Kalau dalam solat pun batal juga ya. Dan begitulah kita korek telinga kita ya. Dan begitulah juga kita makan minum. Dan makan banyak meskipun dalam keadaan lupa. Kita kalau puasa makan terlupa kita puasa. Maka itu tak batal puasa. Tapi kalau kita dalam sembahyang, kita lupa pula kita makan. Adakah orang nak sembahyang lupa pula dia makan? Ini kita pun tak tahulah ya. Mungkin kalau boleh berlaku, kalau boleh berlaku lah. Tetapi kita kata apa? Batal sembahyang kau. Ustaz, saya kalau puasa saya terlupa saya makan tak batal tau. Ustaz kata segala yang membatalkan puasa batal solat. Tapi saya dalam puasa kalau saya lupa makan, saya tak batal. Yalah, itu kalau sikit. Ini banyak sekeping roti kau telan. Takkanlah kau boleh lupa pula. Maaf tuan-tuan ya. Ini kita cakap adik-beradik lah ya. Tapi macam itulah hukum dia. Dan batal solat dengan bergerak 3 kali secara berturut-turut. Meskipun kerana lupa. Walaupun dia lupa. Maka dapat membatalkan solat. Jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Berturut-turut. Pertama, berturut-turut. Jadi di sini apabila kita kata berturut-turut tu continuously. Seperti contoh, kita tengok saf depan ada kosong. Kita dekat saf nombor 2. Saf nombor depan tu ada kosong. Atau renggang saf dia. Kita pun nak maju ke depan. Kita pun langkah 1, 2, 3. Berturut-turut. Jadi maknanya sudah 3 langkah. Itu sudah batal kita punya salat kita ya. Dan tapi ustaz, macam mana ustaz? Habis dah renggang dah dia punya saf tu. Kita boleh maju ke depan tetapi dengan 2 kali stop. 1, 2, stop. Stop tu kira-kira tomak nina lah. Tomak nina tu macam kita kata subhanallah. 1, 2, stop. Subhanallah. 1, 2. Jadi dia kena ada terpisah. Terpisah dia tu dengan dia berhenti komplit seperti dia membaca subhanallah. Bukan mesti nak baca subhanallah, tapi maksud tempoh masa dia tu sepanjang subhanallah, itu dia. Dan gerakan tersebut ialah 3 kali atau lebih. Kalau sekali, 2 kali diampunkan, dimaafkan. Tapi 3 kali berturut-turut, seperti yang saya contohkan tadi. Ataupun kita sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tangan kita pun berkibas-kibas macam kena tiup angin pula. 1 ke belakang 1 kali. Ni berturut-turut 2 kali. Ni 3 kali. Ni 4 kali. Habis, batal dah kita demi salat. Jadi sebab tu bila kita sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tangan kita pegangkan baju kita. Diam-diam sikit. Tapi jangan cakap batal pula. Ya, pegang tangan kita kat baju kita. Jadi macam tu. Jangan bagi dia terbiar kibas awak. Jangan. Ya. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut. Dan gerakan tu timbul daripada anggota badan yang berat. Anggota badan yang berat seperti tangan atau kaki. Dan juga badan kita. Jadi kalau sekiranya anggota tangan tu ialah yang kecil. Kalau anggota tangan ni besar. Ya. Atau kaki kita yang bergerak. Atau badan kita bergoyang. Ini semua merosakkan. Ada juga orang sembahyang ni, ya maaflah ya. Ada orang dah biasa dia zikir kan, dia goyang-goyang kan. Ya okeylah. Tapi dalam sembahyang pun dia buat goyang-goyang. Batal macam ni. Tak boleh. Dia asyik, dia syuk dia. Tak boleh. Itu dia ikut khayal dia. Jadi dia kena jagalah ya. Kalau sekiranya anggota kecil seperti jari. Jari dia goyang-goyang-goyang. Itu tidak batal. Tapi kita dah sebutkan dulu, kalaulah dia buat main-main, buat niat main-main, itu jadi batal kerana dia merosakkan solat dia. Tapi kalau dia gatal lah jari dia tu, digerakkan kerana gatal, tak apa. Tapi kalau ada orang fahaman dia, bila tahiyat mesti jari gerak-gerak-gerak,
Entahlah, saya pun tak tahu kenapa dia gerak-gerakkan jari dia. Kata dia, Ustaz, ini sunnah Nabi ni. Ya Allah, ulama-ulama kita lagi hebat-hebat. Hafal hadis bukan satu hadis, bukan 100 hadis. Bahkan tak kurang pada 400,000 hadis. Ada yang sampai 2 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal saja 2 juta hadis. Subhanallah. Ulama besar-besar. Tetapi tak ada pula kata macam tu. Memang ada satu qaul dalam mazhab Maliki. Tapi itu pun qaul yang lemah. Tapi ini sekarang dia menolak ulama-ulama. Dia kata inilah yang sunnah. Apa nak buat ya? Ini dah akhir zaman. Ya, kita doakanlah. Mudah-mudahan umat Islam kita dapat petunjuk dan hidayat pada Allah. Dan kita pun dapat hidayat pada Allah Ta'ala. Jadi itulah dia namanya, kita katakan bergerak 3 kali turut-turut anggota yang besar. Dan gerakan tersebut selain gerakan yang terdapat dalam salat. Gerak dalam salat memanglah kita disuruh rokok, ya, kita disuruh sujud, ya. Jadi itu tidaklah membatalkan salat. Tapi kalau kita menambah jumlah rokok atau sujud, itu membatalkan salat, ya. Kita dah rokok, kemudian kita rokok lagi sekali. Itu menambah rokok. Kita dah sujud 2 kali, kita sujud kali ketiga. Itu menambah sujud. Melainkan kalau orang tu was-was. Dia terfikir, aku belum rokok lagi ya. Lepas tu dia rokok. Tapi dia was-was lah. Bukan dia nak sengaja. Dia tak ingat dia dah rokok ke belum ya. Jadi itu dimaafkan ya. Dan 1 kali lompatan yang keras yang dapat menggerakkan seluruh badan. Dalam sembahyang, tak tahu apa hal, dia melompat pula. Apa hal ni melompat? Bila dah melompat, bukan kata 1, bukan kata 2, bukan kata 3 anggota. Seluruh badan dah bergerak dah. Batal solat dia ya. Tak tahulah, mungkin dia terkejut ada bom meletup ke apa ke. Tayar pancit pun meletup, dia pun ingatkan bom ke. Mungkinlah, ini tak mustahil ya. Tapi itu batal lah solat sebab sudah menggerakkan seluruh badan dia. Begitu juga 1 kali pukulan yang keras dapat menggerakkan seluruh badan, maka dapat batalkan salat. Macam mana? Tengah-tengah salat, dia nampak lalat, dia pun pukul dengan kau, pum! Astaghfirullahalazim. Ini apa hal ni? Tak adalah ada lalat, ada nyamuk. Allah, nyamuk lalat pun kau macam penakut sangat. Ini kita nak salat, itu semua cobaan. Sabar, tak apa. Allah nak test kau tu. Maaf tuan-tuan ya. Sebab tu kita jagalah adab kita dalam solat tu. Biarlah nyamuk ke lalat ke apa, kita tahankan diri kita untuk kita nak khusyukkan hati kita pada Allah Ta'ala. Dan yang ke-10, sengaja menambah rukun fi'li, perbuatan seperti rokok, meskipun tanpa tumaknina, maka dapat membatalkan salat. Jadi itu kalau dia sengaja menambah rukun lah. Macam kita sebutkan tadi juga ya, menambah rukun. Jadi selain daripada rukun 13 yang telah kita sebut, dia menambah sujud. Menambah sujud, ya. Dia dah sujud 2 rakaat, 2 kali dah selesai. Tapi dia sujud lagi. Habis, Ustaz, saya ni sujud kerana tilawah. Ustaz, saya sujud ni kerana sujud sahwi. Kena ada niat. Jadi sujud sahwi ni, apabila kita dah akhir salat sebelum nak beri salam, kita niat aku sujud sahwi. Allahu Akbar, kita pun sujud sahwi. Jadi yang bagusnya Allahu Akbar, kita letak tangan kita, kemudian lepas tu Allahu Akbar lagi, kita pun sujud. Macam tu. 2 kali kita sujud. Lepas tu bangun duduk, lepas tu sujud lagi. Lepas tu bangun duduk, tahiyat akhir tu beri salam. Itu kalau sujud sahwi. Itu kena niat tuan-tuan ya. Sebab itu menambah rukun. Kalau sekiranya sujud tilawah, sujud tilawah ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan memang bagusnya diniatkan. Jadi ada yang tak meletakkan syarat. Jadi kalau bagus kita letakkan niat. Bila kita tengah dalam salat, imam pun sujud tilawah, kita pun Allah, aku sujud tilawah kerana Allah. Sebab kita bila menambah rukun tu, dia sudah terkeluar daripada 13 rukun. Jadi menambah rukun tu membatalkan salat. Tapi bila kita ada niat kerana sujud sahwi atau sujud tilawah, maka dia tidaklah membatalkan salat kita ya. Wallahu a'lam. Dan lagi perkara yang berikutnya, Allahu a'lam, saya berhentilah pada perkara yang ke-11. Ada banyak lagi nak sebut ni, tak selesai lagi. Kita berhentilah pada perkara yang ke-11. Wallahu a'lam.
Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kita menyambung sikit lagi lah masa kita ini dengan kita menyebutkan tentang perkara korban, ya. Jadi korban ni pun sudah masanya pun dah hampir, ya. Orang ramai pun dah nak buat korban. Jadi baguslah juga kita bila nak buat satu ibadat, kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Jadi tentang masalah korban ni pula, semalam kita dah sebutkan, ya. Binatang atau haiwan yang nak korban tu yang paling bagus, yang gemuk, ya, yang putih, ya. Kalau kita satu orang, kita bagus kita ambil satu ekor lembu ataupun unta. Kalau sekiranya kita tak mampu, ambil satu ekor kambing lah, ya. Dan kita kalau nak makan, jangan lebih daripada 1/3. Yang lebih tu kita 1/3 bagi kaum kerabat kita, 1/3 kita bagi kepada fakir miskin. Atau yang lebih baik, semua kita bagi fakir miskin. Habis Ustaz, kalau kita buat kat negeri miskin, kita tak dapat makan pun. Tak apalah. Kalau kita bagi makan orang fakir miskin, lagi bagus. Pahala semua dapat, kita dapat pahala. Ya, tapi kalau kita ada dan korban tu buat kat Singapura ataupun dibawa daripada Australia, kita makan sikit untuk kita, family kita. Yang lebih tu kita sedar pada fakir miskin. Ya, pada hari ini saya menyambung lagi tentang sunnah-sunnah yang selayaknya terdapat pada seseorang yang akan berkorban. Orang nak buat korban ni, apakah yang patut dia lakukan? Maka disunatkan bagi orang yang ingin korban agar tidak mencukur rambut atau kuku dan juga anggota tubuh lainnya dari hari pertama dalam bulan Zulhijjah sampai dia telah selesai memotong haiwan korbannya. Macam tu. Jadi kalau kita memang sudah tempah korban, saya dah bagi ustaz duit dah, saya nak buat korban. Okey, bagus. Masuk 1 Zulhijjah, kita jangan potong misai, jangan potong janggut, jangan potong bulu ketiak, bulu hari-hari, potong rambut, potong kuku, semua jangan. Kenapa? Sebab memang ada hadis. Nabi SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah dan kamu ingin berkorban, maka janganlah kamu mencukur rambut kepala dan juga rambut anggota tubuh lainnya. Jangan, ya. Apa hikmah dia, ustaz, ya? Hikmahnya di sini disebut antara hikmah dilarangnya mencukur rambut dan anggota tubuh lainnya dari hari pertama dalam bulan Zulhijjah sampai dia telah selesai memotong haiwan korban adalah agar seluruh anggota tubuh yang berkorban mendapatkan pahala ampunan dan pembebasan dari azab neraka. Jadi antara kelebihan korban ni, Allah Ta'ala melepaskan orang yang melakukan korban tu daripada api neraka. Jadi apakah anggota yang daripada badan dia? Seluruh anggota dan tubuh badan dia, semuanya dilepaskan dari neraka. Tapi kalau dia sudah potong, dia punya rambut dia dah potong, dia misai dia dah potong, bulu ketiak dia, kuku dia, jadi ada anggota badan dia masih tertinggal pula. Jadi sebab itulah di sini kalau boleh jangan dipotong, ya, untuk orang yang nak berkorban daripada tanggal 1 Zulhijjah. Mencukur rambut dan kuku dari hari pertama dalam bulan Zulhijjah sebelum memotong korban, hukumnya makruh. Hukum makruh lah. Kalau nak potong, makruh, tapi taklah haram, ya. Sunat, ini hukum sunat, dia jangan dipotong, ya. Kecuali pada 4 masalah. Mereka 4 masalah. Masalah pertama, jika hukum mencukur atau menghilangkannya adalah wajib. Alamak, cukur ataupun kita memotong kuku wajib. Macam mana wajib? Iaitu khitan untuk orang yang telah baligh. Macam kita kata orang yang budak baru baligh. Dia belum disunatkan lagi. Padahal mensunatkan tu hukum sunat sebelum dia baligh. Tapi kalau dah baligh jadi wajib. Tempat kemaluan dia lelaki tu, hasyafah ataupun tempat penutup zakar dia tu, itu mesti dipotong. Itu yang kita nama khitan, atau kita namakan bahasa kita sunat. Nak disunatkan budak ni, itu jadi wajib kalau dia dah baligh. Dan jika hukum mencukur atau menghilangkannya adalah sunnah, contoh khitan untuk anak yang belum baligh. Anak belum baligh, kalau kita nak potongkan dia punya sunat dia tu, itu hukumnya sunat. Tetapi ustaz ni sekarang dia nak buat korban, bapa dia dah letakkan nama dia untuk korban. Maka dengan itu dinamakan dia tu sunat juga dia potongkan kerana dia belum baligh. Cuba anak ni kalau dia umurnya 7 hari, yang bagusnya anak 7 hari dibuat 4 perkara. Apa 4 perkara? Dicukur rambut dia,
kemudian dinamakan dia, dan diakikahkan dia, dan disunatkan dia. 4 perkara. Apa dia? Dicukurkan rambut dia, kemudian dia dinamakan dia, namakan dia pada hari ke-7. Dan kemudian disunatkan dia. Disunatkan tu sunat yang kita sebut tadi. Dan diakikahkan dia, sembelih 1 ekor kambing kalau anak perempuan, 2 ekor kambing kalau anak lelaki. 4 perkara ni sunat dilakukan pada hari yang ke-7. Ya, hari ke-7. Jika hukum mencukur atau menghilangkannya adalah mubah, seperti mencabut gigi atau yang sakit. Kita cabut gigi, sakit, saya gigi sakit. Lagi 2 hari nak Hari Raya Idul Adha, saya dah tempah korban. Tapi tak tahan. Tak tahan, cabutlah ya. Tak apa, itu kerana ada sebabnya ya. Ataupun jika ingin berihram haji atau umrah. Orang yang nak buat haji atau umrah, sunat. Dia cukurkan ke bulu ketiak, bulu kemaluan, potong kuku. Itu memang sunat. Habis ni sekarang ni dia nak pergi Mekah ni, dia dah tempah korban dah. Jadi tak apa, dikecualikan, dibolehkan. Dia melakukan memotong akan bulu rambut dan sebagainya dengan kerana dia nak buat umrah ataupun haji. Ya? Wallahu alam. Perbezaan pendapat antara para ulama mengenai hukum mencukur rambut dan kuku dari hari pertama bulan Zulhijjah sehinggalah dia memotong korbannya. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang kuat, itu adalah sunat. Sunat tu maknanya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi kalau dia mencukur juga ataupun dia potong juga rambut dia, maka hukumnya adalah makruh ya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah mubah, harus. Nak potong rambut boleh, tak potong pun tak apa. Dan jika dicukur, maka hukumnya adalah tidak makruh. Tak makruh sama sekali. Nak potong rambut, potonglah. Nak potong kuku, potonglah. Itu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan ada pun mazhab Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya wajib. Jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya. Tunggu sampai kepada haiwan korban disembelih. Masya Allah. Kalau kamu potong juga rambut atau potong kuku daripada tanggal 1 Zulhijjah sampai hari disembelih korban, hukumnya haram. Wah, ini berat sikit ni. Habis macam mana Ustaz? Kita ni kalau ada perselisihan pendapat ulama, selalu kita ambil jalan yang tidak terkena sesuatu hukum. Macam mana? Ini kata sunat, ini kata haram, ini kata harus. Lebih kita ambil yang berat, haram. Supaya tak terjatuh pada benda yang dilarang. Yalah, kalau kita ambil pendapat Imam Syafi'i kata sunat. Tapi kalau betul kata Imam Ahmad jadi haram, jadi kita kalau dah buat berdosa pula. Jadi lebih baik kita tahan diri kita. Jadi sebelum masuk 1 Zulhijjah, nak potong rambut ke, ketiak ke, apa ke, nak potong kuku, buat dulu. Sebelum masuk 1 Zulhijjah. Tapi once dah masuk 1 Zulhijjah, siapa yang ada buat tempahan korban, maupun untuk diri dia, tapi untuk orang lain tak apalah, itu orang lain. Kalau untuk diri dia lah ya, maka janganlah dia potong rambut dia, potong kuku dan sebagainya ya. Dan begitulah seterusnya beberapa sunnah lagi ya. Belum kita selesai lagi. Bab korban pun belum selesai lagi ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. InsyaAllah. Ya, masa tuan-tuan sangat-sangat cemburu pada kita. Minta maaf lah apa kita nak buat ya. Masa tu sangat berharga. Sebab tu tuan-tuan pun jangan sia-siakan masa. Alhamdulillah, selagi Allah bagi kita semua sihat walafiat, kita ambil kesempatan ini untuk kita menimba ilmu. Untuk kita berdiri, kita nak ibadat pada Allah. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana semalam, hari Sabtu, saya sudah mulakan satu kuliah yang baru, iaitu pada jam 9 malam. Dan kuliah ni ialah membicarakan tentang keagungan dan kemuliaan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan kelebihan fadilat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam baru starting yang pertama. Dan kita akan buat hanya hari Sabtu dan hari Ahad jam 9 malam. Ya, hari lain semua saya ada kuliah-kuliah tasawuf macam biasanya tuan-tuan yang nak ikuti pukul 9 malam. Tapi untuk hari Sabtu Ahad saya belum ada kelas mana-mana. Jadi saya isikan dengan 2 kuliah ini. Ini sangat penting tuan-tuan ya, untuk kita mengenal Nabi kita SAW, untuk tambah lagi kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan,
kepada mereka yang ada menyoal saya melalui skrin, melalui Facebook. Saya dah jawab ya, yang mana melalui skrin, saya pun dah jawab melalui skrin. Jadi boleh tengok pada video semalam apa yang dia soal dan jawapannya sudah ada di situ. Itulah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Saya mohon maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.